السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا عليم يا رحمن علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، وادخلنا في عبادك المخلصين المهتدين، واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين المنتصرين المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على صيام وقيام رمضان إيمانا واحتسابا، وأعنا على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يلتمس ليلة القدر إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه، واعتق رقابنا جميعا من النار، واجعلنا عتقاءك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Pertama kali marilah kita sama-sama membaca suratul Haji, sekaligus untuk kita memulakan tafsir kita dengan membaca isi kandungan ayat Allah Ta'ala dalam suratul Haji dari awal. Siapa tak ada tafsir, tak ada qiraat, ambil tabik qiraat tengok, insya-Allah boleh kita pakak tadabburkan makna dia sekaligus dulu sewaktu kita membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب
الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه
على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Alhamdulillah, 7 keratan ayat Allah daripada awal suratul Haji dapat kita membaca dan mendengar dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir, yang sentiasa mendengar bacaan kita, mengetahui pendengaran kita. Ialah yang senantiasa menambah hidayat, taufik, cahaya, barakah, iman dan amal soleh kepada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan sidang i'tikaf lelaki dan perempuan yang dimuliakan Allah sekalian, setelah kita berhamdalah kepada Allah Ta'ala dan berselawat kepada Nabi-Nya, kita sama-sama memuji dan terima kasih hamba-hambanya yang sudi memberi peluang kepada kita untuk meluaskan dakwah tafsir Al-Quran kita kepada kawasan yang lebih jauh daripada apa yang kita berada di Masjid Ibadur Rahman ini. Kita terima kasih kepada pihak Sawata Krom Praja Sampan, di mana stesen radio Thai atau negeri Thai melalui gelombang FM 101 Petani dan 92 di Jala dan FM 98.25 di Menara, yang kerjasama dengan kita melalui PA Cakri, jazakallah khair, dan PA Abdullah Anukun, jazakallah khair, dan ikhwan-ikhwan lain lagi, yang mana mereka dapat membukakan lembaran dakwah kita kepada lapangan yang jauh. Mudah-mudahan sidang pendengar yang kebanyakannya daripada para i'tikaf dapat manfaat daripada siaran pukul 10 minit sampai pukul 11 tiap-tiap hari ini, insya-Allah taala. Kita berdoa semoga semua kita dapat sama-sama ikhlas serta khasyuk kepada ayat-ayat Allah daripada suratul Haji, yang kita akan sama-sama berbicara dalam i'tikaf kita 10 akhir Ramadan 1428 ini, insya-Allah taala. Sekali lagi saya kata jazahumullahu anna kullal khair, dan ขอบคุณทางกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้กรุณาให้ความสะดวกและร่วมมือกับเราในการเผยแพร่ศาสนธรรมหรือบรรยายธรรมที่เราได้ตกลงกันเพื่อจะนำไปสู่จังหวัดต่างๆของภาคใต้ขอขอบคุณณโอกาสนี้ด้วยอัลฮัมดุลิลละห์ marilah kita sama-sama mentafsirkan ayat Allah Ta'ala daripada awal suratul Haji. Suratul Haji ini merupakan surah yang pendapat jumhur katanya diturun di Mekah dan di Madinah keduanya. Jadi sama-sama berat, ada setengah kata turun Mekah, ada setengah kata turun Madinah. Kata ulama'nya, Ibn Abbas kata Mekah, tapi beberapa ayat turun Madinah. Menurut jumhurnya ayat ini adalah mukhtalat, adalah campuran, ada sebahagiannya turun di Mekah, ada sebahagiannya turun di Madinah. Maksudnya di masa Mekah dan di masa Madinah. Sebab itu setengah Quran dia kata Makkiyah suratul Haji, setengah tu tafsir kata Madaniyah, tapi banyak kata Makkiyah.
Walau bagaimana nak dinafikan ayat turun di Madinah pun tak boleh juga. Oleh itu dalam cuang masa yang agak kata duk jadi berdekatan di antara masa Mekah dengan masa Madinah. Suratul Haji pokok besar mengenai dengan haji, dan dia wagi haji ini sebagai suatu gambaran perhimpunan maha agung di pada mahsyar sana. Jadi nak tunjuk bela-bela kata Allah Ta'ala kuasa menghimpun manusia di satu padang, iaitu pada Arafah. Sampai hari ni tu berjuta-juta orang. Daripada dulu tu ratus ribu ya, dan ni sampai juta-juta orang. Boleh jadi kalau masa 10 tahun 20 tahun lagi naik sampai puluhan juta boleh jadi. Kerana kerajaan Saudi sedang membina kawasan supaya nak teluh banyak hak selapis di 2 lapis, 2 lapis di 3 lapis, 3 lapis di 4 lapis. Sebab itulah banyak dalam suratul Haji ini ayat-ayat yang menggambarkan hari kiamat. Sebab haji itu juga besar sekalinya nak membekali hiduplah duniawi molek supaya nak diterima balasan di akhirat. Haji ni kalau kita tengok dari suratul Haji, pokok besarnya 2-3 perkara. Satunya mengenai dengan haji, duanya pembicaraan mengenai hari kiamat. Kalau kita tengok dari suratul Haji ni, dia tak panggil mana ya ayyuhalladzina amanu. 2, 3, 4 kali dia panggil ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas, ayat 1, ayat 5 ya ayyuhan nas, ayat 73 ya ayyuhan nas, ayat 49 qul ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas makna wahai manusia. Tak ada kata wahai orang yang beriman tak. Ini di antara alasan yang orang-orang mengatakan ayat ni diturun di masa Mekah tu, kerana golek ayat Makkiyah dia tak panggil ya ayyuhalladzina amanu. Ayat umum, ayat menegakkan tauhid, ayat memanggil semua manusia. Adapun ayat Madaniyah yang masa Madinah tu ayat pembinaan jamaah Islamiah serta negara Islam. Itu dia tak serupa. Cara panggilan orang waktu mana nak panggil umum segi nak mengajak orang kepada Islam, dakwah ammah, khususnya nak menegakkan akidah, itu dia panggil umum. Hei sekalian manusia. Nah, hei sekalian manusia. Sebab itu dalam suratul Haji ni pak tepak ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, qul ya ayyuhan nas. Sekali ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, sekali ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ada juga ya ayyuhalladzina amanu, itulah kata ulama'nya, hak puak jumhur katanya ayat ni diturun di masa Makkah dan di masa Madinah juga. Lepas tu segi lafaz manusia pun banyak, hampir-hampir dekat 10 kali. Wa azim fin nas, manusia. Nas manusia, manut. Wa minan nas, 2-3 kali wa minan nas. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin. 2 kali ayat wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin. Ayat 3 sekali, ayat 8 sekali. Lepas tu wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Wa minan nas juga. Jadi kalimah nas tu banyak, sampai 9 kali suka kurang. An-nas, manusia. Sebab surah ni merupakan surah general, umum, buka untuk panggil manusia semua. Kerja peringkat dunia, haji ini kerja antarabangsa. Nah, dalam Islam kita ni ada hak bahasa khususi, ada hak bahasa masyarakat, ada bahasa sebuah negara, ada bahasa antarabangsa. Jadi haji ni antarabangsa, kita nampak jelas. Sebab itulah ikhwan yang saya milih sekalian, ia panggil mula-mula sekali ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, takutlah kamu kepada Tuhan kamu.
Suruh takut pada Tuhan kamu. Tak kiralah orang Islam, orang kafir. Takut. Sebab Tuhan ni bukan Tuhan kepada orang Islam sahaja. Allah adalah Rabbuna wa Rabbukum. Tuhan kepada orang Islam, Tuhan kepada semua manusia, tak kira agama. Dia nak khabar atau dia tak khabar, itu duk di dia. Allah Ta'ala ngaku kata semua tu adalah makhluk dia, hamba dia. Dan dia panggil dalam Quran dia tu, menyeru berkali-kali akan hamba dia yang tak menerima ajaran dia lagi supaya terima ajaran dia. Bukan dia menyeru agama orang yang beragama Islam sahaja, bahkan menyeru semua manusia. Dia nak dengar, dia tak usah dengar, hak tu duk dia lah. Allah Ta'ala tak ada berhenti menyeru. Quran ni duk terjemah kepada semua bahasa dalam dunia ni, hampir-hampir semua bahasa. Cumanya ada yang dicetak, ada yang tidak dicetak. Ada orang duk tolong usaha menyampaikan ajaran Allah yang didatangkan melalui Al-Quran ini kepada semua bahasa dalam dunia ini. Sebab itu maka ya ayyuhan nas, wahai manusia, sepatutnya dia tu tak panggil lapis-lapis kita manusia, lebih-lebih lagi hak tak beriman kepada dia, panggil apa duk lawan dia bulat-bulat gitu. Tapi dia panggil ya ayyuhan nas, hei manusia. Ya ayyuhan nas ni tak banyak seperti ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu lebih banyak pada ya ayyuhan nas dalam Quran. Tapi dia panggil juga. Kita yang dhaif, makhluk yang lemah, dia panggil wak kira, wak kecek. Padahal kalau royak-royak tak suruh panggil, ni royak sendiri ni. Ya ayyuhan nas. Padahal sepatutnya royak tu qul ya Muhammad kepada mereka itu, pada kiring-kiring ya. Tapi tak kiring. Qul ya Jibril, kata oleh Muhammad Jibril kepada manusia, pada kiring ya. Radab Allah Ta'ala dengan kita ni. Kerana negeri kita negeri pasal ada radab. Negeri kita negeri ada peringkat, bukan? Peringkat ni tak boleh kecek, peringkat ni tak boleh makasi, peringkat ni ada belakang buat kita tu. Negeri pasal wata nak tam pasal tu sepatutnya kita kata Allah Ta'ala tak kecek lah dengan manusia. Tapi Allah Ta'ala kecek. Allah Ta'ala ni sangat-sangat arhamur rahimin. Nah, sangat-sangat penyayang, sangat-sangat dia tu rahmat daripada segala perkara yang merahmati manusia. Sebab itulah dia panggil, manusia, takutlah ke Tuhanmu. Dia lah, so takut ke dia lah. Tapi nak bunyi kata hubungnya dengan kita tu Tuhanmu. Kalau kata takutlah ke aku tu, nampak jadi tak ada berhubung kita. Royak kata takut olehmu akan Tuhan kamu. Tuhan ni maknanya yang menjadi Rabb ni, mana yang menjadikan kamu, yang mengawal kamu, yang mengatur hidup kamu, yang kamu tak boleh terlucuk dengan dia, yang kamu tak boleh gapa dia senggal sama sekali dengan dia, terikat rapat kamu dengan dia tiap-tiap detik hidup kamu. Kamu tidak boleh hidup melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Ini dikatakan Rabb. Tak kira lah dia tu Islam atau kafir. Kalau Allah Ta'ala nak berhenti nyawa dia, Islam kafir pun berhenti belaka. Islam lah apa dia, Allah lah yang mengambil nyawa orang Islam dan mengambil nyawa orang bukan Islam, dan memberi nyawa kepada orang Islam dan memberi nyawa kepada orang bukan Islam. Allah Ta'ala belaka menurut hakikat yang sebenar bagi orang yang faham hakikatul wujud, akan hakikat ada dan hakikat kejadian ni. Sebab itu maka dia panggil, walaupun tak ada nak dengar puak-puak orang yang tak terima ajaran Islam, ajaran Allah Ta'ala yang tak dengar, biar dia. Itu Allah Ta'ala dia gapa dia cadar dah tepat dia. Nah, orang tak dengar ajaran dia, belah mana dia nak buat? Dia salah gapa boleh tak dengar ajaran dia? Dia salah kat mana? Dan dia duk jadi jadi tak kena dengan kehendak manusia, betul mana kata? Wi kepada kita, wi hidup, wi rezeki cukup kat orang kafir pun, wi supaya orang Islam tak ada gapa sekarang beza terima agama dia apa, wi tak terima agama dia apa beri. Kenapa situ boleh tak kamu tak mau terima ajaran Allah Ta'ala yang Maha Pemurah?
Kalau tak seterima ajaran Allah, ajaran mana kata hak serupa dengan ajaran Allah? Yang kuasa menjadikan langit, kuasa menjadikan bumi, kuasa menjadikan alam ini semua. Tak ada lah dunia ni. Nah, satu zat yang kuasa macam Allah Ta'ala tak ada. Allah Ta'ala sah saja yang kuasa, dan dia royak Al-Quran, dia kata dia menjadikan alam ini semuanya. Yang lain tak ada pernah mari doang, tak ada pernah mari dakwa, katanya dia menjadikan alam ini. Apalagi manusia yang cakap ajaib kejadian dia. Manusia ni ajaib kejadian dia lebih pada gapa-gapa lagi. Tak ada siapa kuasa nak ngaku kata jadi manusia lain pada Allah Ta'ala yang jelas-jelas royak dalam Quran dia. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya keguncangan hari kiamat, hari lepas pada hancur dunia ni, dinamakan as-sa'ah. Syai'un azim adalah suatu perkara yang sangat besar dan hebat, dan mempunyai kepentingan yang sangat banyak. Ayah panggil manusia so takut, sebabnya supaya dengan mak pak panggil ke anak, suruh takutlah nung. Nah, orang duk susah payah banyak nung, jangan duk gaduh gi, jangan duk gapo. Pesan ning mari daripada talak ke sifat Ar-Rahman, talak ke sifat Ar-Rahim pada Allah Ta'ala, itulah boleh panggil ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Jangan buat mudah dengan dia. Sesungguhnya keguncangan, huru-hara, selerak tabaknya hari kiamat nanti adalah suatu perkara yang sangat besar. Allah Ta'ala royak sikit hari kiamat, padahal banyak lagi keadaan kiamat Allah Ta'ala tak royak dalam Quran dia. Dia royak juga sikit. Dia katakan, balah manakah zalzalatus sa'atu, kata syai'un azim tu? Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Yaitu pada hari yang kamu nampak akan gapa dia, satu gapa dia kejadian yang menghilangkan gapa dia kenormalan tiap-tiap orang yang gapa dia mengandung itu, amma arda'at, daripada apa yang ia kandung. Hak dekat sekali, hak dia sayang sekali orang tina ni, tak ada dah dia nak sayang daripada barang yang dia kandung dalam perut dia tu. Ini merupakan satu buah hati dia, anak dia tu. Duduklah perut, orang perut besar, orang mengandung ni terlupa kepada kandungan dia. Lari kau tu, lari kau tu, ada nak peduli gapo, duk tengok kepada kesusahan tu semacam. La ilaha illallah. Habis dah lah. Orang terlupa ke anak duk dalam perut. Kalau anak luar hingga juga boleh dipak dia cara. Ni anak dalam perut dia seorang. Sepatutnya dia tak terlupa lah anak dalam perut. Tapi tazhal, melalaikan, melupakan, menjadikan dia tu kejut, menyebabkan tazhalu kullu murdi'atin, jadi lalai, jadi kejut, tak ingat dah. Wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha, dan meletak, menggugurlah oleh tiap-tiap yang mempunyai kandungan itu. Afwan, astagfirullah. Kullu murdi'atin amma arda'at, tiap-tiap orang yang menyusu, maaf Allah, astagfirullah, tiap-tiap orang menyusu daripada apa yang ia susu. Bukan tiap wa tada'u, ayat tu tak sampai lagi kita syarah saat ni. Wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha, dan dia dapat menggugur atau dan jadi berlaku guguralah oleh tiap-tiap yang mengandung. Tiap-tiap mengandung gugurah. Orang-orang yang menyusu anak jadi terlupa ke anak ada dada. La ilaha illallah. Terlupa kepada anak duk dada ni, habis. Nah, satu kesusahan yang sangat besar. Itulah hari kiamat. Berlakunya apabila berlaku saat kiamat ini, katanya ini kiamat berlaku waktu manusia ada dalam dunia lagi. Sebab itulah manusia ada setengah-setengah kah berlaku kiamat tu manusia duk menyusu. Kata setengahnya kah berlaku kiamat manusia duk mengandung. Jadi kalau manusia mengandung, gugur kandungnya itu. Kalau manusia duk menyusu,
maka dia tu lupa tahu belicing anak dalam susu, tak tahu tak apa-apa. Itulah ikhwan yang saya mulia sekalian, Allah Ta'ala tahu bagaimana yang nak oyak bariah huru-hara hak paling besar sekali. Barangkali lah dunia ni tak ada dah huru-hara yang nak lebih besar daripada seorang ibu yang menyusu, daripada anak yang dia susu dia tinggal, dan ibu yang mengandung, daripada anak yang sedang dikandung dia tu tahu gugur lagi habis. Ya guguran tak payah, kalau kita buat kasar sikit, jalan kasar, lari kasar, guguran selalu dah. Itulah ikhwan yang muliai. Wa taran nasa sukara, dan kamu nampak manusia ni mabuk. Wa ma hum bisukara, sedangkan dia tu tak ada mabuk. Bukan mabuk, mabuk tak ada makan arak sekali. Tak ada makan ubat gila, tak ada makan arak, tak ada gapo, tapi nampak merah. Na'udzubillah min dzalik. Sukara. Wa ma hum bisukara, Allah Ta'ala tak ada kata dia mabuk dah. Akal dia kalau kita tanya boleh kacak molek. Tapi sepuluh orang mabuk. Kamu nampak dia tu mabuk, pada hakikat dia tak mabuk. Sebab apa? Walakinna azaballahi syadid, akan tetapi azab Allah Ta'ala itu bersangatan. Azab Allah Ta'ala tu terlalu kuat pada azab Allah Ta'ala tidak pernah berlaku di dalam alam sebelum ini seperti azab yang berlaku pada zalzalatis sa'ah. La ilaha illallah. Sebab itulah kita naklah takut kepada Allah Ta'ala, Tuhan menjadikan kita. Rabbukum, Tuhan kamu, hei manusia semua, akan bawa kamu kepada saat demikian. Semua kita akan sampai pada saat demikian. Islam dan kafirnya kedua-duanya kena sampai kepada hari yang berlakunya keguncangan kiamat. Tak kira agama apa, kena duduk lahirkan tu belaka. Seperti berlaku tsunami, tak ada kira agama apa, dia tak pilih agama, dia ada situ dia tag belaka. Begitu lega kalau kita nak kira double tsunami yang berlaku seluruh dunia, itulah zalzalatus sa'ah. Nah, beberapa kali ganda lagi, huru-hara lebih teruk daripada tsunami di Phuket dan daripada Pangai lagi berlakunya kiamat. Keguncangan hari kiamat itu berlaku, dan berlaku bukan satu tempat tetapi seluruh dunia. Dalam semua keadaan manusia tu terpaksa kena menghadapi zalzalatus sa'ah, orang panggil keguncangan hari kiamat. La ilaha illallah. Mula mari suratul haji hari yang kiamat. Sebab benda ni manusia waktu turun Quran tu masih banyak tak percaya pada hari kiamat. Dan orang tak percaya pada hari kiamat ni kita heran. Masa turun Quran tu kita kata orang tak ada fikiran tinggi, tak ada maju, tak ada berilmu pengetahuan. Sampai 14,000 tahun, 1,400 tahun dah duk jadi orang tu, masih sebahagian besar lah dunia ni tak percaya pada hari kiamat lagi. Sebab apa kita tak tahu. Dia tak dengar ayat-ayat belah ni ke? Dia tak dengar Tuhan dia yang menjadikan alam ini cerita ke? Ya Tuhan ni tak ada kena semak sekali. Jadi makhluk tak ada kena semak, sebab kita mari tu dia waridah. Hei orang Islam, hei orang kafir, kita mari ke dunia ni Allah Ta'ala wari, bukan mari sendiri dah. Nah, jadi kita tak ada kena semak. Bukan kata bos semak jadi makhluk dia baru boleh jadi makhluk dia dah. Kita ni secara asli, secara sancat hayat, secara asli dah kita jadi makhluk Allah Ta'ala. Kita nak deraka ke dia, kita nak taat ke dia, kita jadi makhluk dia. Dia ada atur belaka, dia ada beri rezeki pada kita belaka ke apa. Cuma kalau kita tu tak beriman pada dia, orang makan-makan gaji free hak dia gitu, ya wis macam. Wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Semalam pun kita dengar daripada ayat Quran semalam tu seperti tu. Sebab Allah Ta'ala beri tamattu', beri sedak-sedak kepada manusia dalam dunia, menyebabkan dia lalai kepada Tuhan dia sampai dia kena masuk neraka di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Oleh itu maka marilah kita pakat takut pada Allah Subhanahu wa taala, bahawa dia wari
ayat-ayat belah ning bukan untuk orang Islam sahaja. Sebab itu dia panggil ya ayyuhan nas. Allahu akbar. Hei orang, hei manusia sekalian, dengarlah panggilan Tuhan kamu, Tuhan yang menciptakan kamu, Tuhan yang menjadikan alam ini semuanya, Tuhan yang menghidup dan mematikan kamu, Tuhan yang membelah, dan Tuhan yang kamu tidak boleh terlucut dengan dia walau satu detik sekalipun. Naklah kita pakat sedar, hei sidang pendengar yang dimuliai sekalian. Wa minan nas, ning satu kenyataan yang berlaku, satu peristiwa, satu benda hak berlaku sungguh di kalangan manusia tu. Dan sebahagian daripada manusia, bukan sikit, banyak manusia ni, man yujadilu fillahi bighairi ilmin, ialah mereka yang bertengkang. Kecek bahasa sungguh tekan lah. Kalau bahas ni ada ilmu juga. Ni pasal tak ada ilmu. Bertekan hak Allah dengan tak ada dasar ilmiah. Tidak dasar ilmu pengetahuan. Tidak berdasar pada wicakan. Pasal dege-dege. Na'udzubillahi min dalik. Sebahagian manusia tu belawai buku Tuhan ni. Tuhan kata gitu, Tuhan tak ada. Hak ni kata Tuhan ada, hak ni kata Tuhan belah tu, hak ni kata Tuhan belah ni. Semua tu bighairi ilmin, dengan tak ada ilmu. Sebaik-baik ilmu nak kenal Allah ialah ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah atau Al-Hadis. Ilmu Al-Wahyi adalah sebenar-benar ilmu untuk mengetahui Allah. Makna katanya, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi wahyin, bighairi ilmi al-wahyi. Sebab nak kenal Allah ni tak boleh dengan pakai akal fikiran. Kalaulah dengan akal fikiran boleh kenal Allah, bertemu dengan Allah, sedangkan bagai boleh duduklah akal, tapi tidak kuasa dengan akal. Allah Ta'ala wa jadilah tu. Tak kuasa dengan semata-mata akal. Kalau tidak masuk campur ilmu wahyu dari Allah Ta'ala, tak kuasa. Sebab itu tiap-tiap orang bawa ajaran Allah Ta'ala sejak daripada Adam AS dan rasul-rasul lain 313 orang rasul dan 124,000 orang Nabi. Semua tu bawa dasar mengenali Allah melalui wahyu belaka. Tak ada pakai otak sendiri, tak ada. Wahyu belaka. Tak boleh nak kenal Allah dengan tak ada wahyu. Kalau dapat kenal Allah dengan tak ada pakai ilmu wahyu, kalau Allah Ta'ala izin mengenal dia dengan tak ada pakai ilmu wahyu, nescaya pok-pok sakarat dulu, pok otak besar-besar dulu. Duk cari Tuhan habis gain belaka puak dia. Nah, Aflatun atau Plato ataupun Aristoteles, puak-puak tu puak otak besar-besar duk cari Tuhan, puak tu duk cari Tuhan. Tapi Allah Ta'ala tak jang bertemu dengan dia dengan hanya pakai akal. Kena dengar wahyu juga. Kena melalui Nabi. Tak boleh kenal Tuhan kalau tidak melalui Nabi dia yang dia wahyu kepada mereka itu. Itu satu kaedah besar. Nah, itu satu kaedah besar. Sebab itulah dia kata, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin. Ilmu di sini tidak syak sekali, iaitu ilmu Al-Quran wal Hadis. Nah, ilmu Quran dan Hadis. Sebab itulah kita tak boleh nak main bicara benar-benar pasang diri Allah, zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah ni dengan akal fikir banyak sangat. Kita kena pakai wahyu sebanyak mungkin. Nah, kalau kita cukup dengan akal fikiran, nah, secara orang-orang bukan Islam pun boleh kenal Allah Ta'ala. Ni tak boleh kenal. Padahal barang tu duduk dalam sub boleh mikir, tapi tak boleh. Sebab dia kena ada banyak-banyak perkara. Lain-lain pacai lagi untuk nak kenal Allah Ta'ala. Kena ada hidayat dari dia, kena ada ilmu dari dia. Lalu tu dia sendiri mengepek, dia kata, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin. Maka tak ada faedah, ya katalah.
wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Dan manusia sebahagian itu selalu mengikut akan tiap-tiap syaitan yang degil, yang selalu masuk campur pesing balik tak molek dengan manusia. Na'udzubillahi min syaitan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Nah, oleh itu maka syaitan yang selalu masuk campur dengan manusia ni, na'udzubillahi minasyaitanir rajim, Allah Taala kutiba alaih, telah Tuhan khatamkan ke atasnya. Kutiba alaih ni makna praktatra, hak mati kong tak boleh berubah dah, la yataghayyar wa la yatabaddal dah. Itu makna kata kutiba alaih, dituliskan ke atas syaitan tu. Tulis katakan annahu man tawallahu, sesungguhnya siapa yang menyokong dia, mengikut dia, mewalak kepada syaitan, fa annahu yudilluh, maka sesungguhnya syaitan itu menyesatkan dia. Hak ni kutibalah, tetap dah, tak boleh nak ubah lagi dah. Supaya kutiba alaikumus siyam tu lah. Kutiba ala syaitan ad-dalal, mana gitu, wal idlal, ditulis ke atas syaitan itu akan sesat dan penyesatan. Dia usah nak orang lain sesat pula. Sebab itu annahu man tawallahu fa annahu yudilluh, sesungguhnya barang siapa yang mewalakkan syaitan, yang menjadi seteru kepada semua manusia yang ada fitrah molek. Agama apa yang musuh belaka dengan man, dengan syaitan. Subhanallah, fitrah manusia ni molek cekak dah. Tapi ngiduk lawan fitrah dia tak turut jalan. Lalu tu ngiduk tak terlucuk pada syaitan juga. Nauzubillah min dzalik. Syaitan ni iaitu pimpinan lain pada Allah, syaitan belaka. Lain pada ajaran Allah, terutama yang menentang Allah, merupakan ajaran syaitan dan pimpinan syaitan belaka. Tak kira tak apa, syaitan manusia dan syaitan jinnya. Nauzubillahi minasyaitanir rajim. Oleh itu maka fa annahu yudilluh, menyesat cerak dan menyesat. Siapa dia walak pada syaitan, menyesat cerak. Mana membelakangi Allah lah. Wa yahdihi ila azabis sa'ir, dan memberi petunjuk kepadanya, memimpinnya. Tak usah tengok syaitan memimpin ni, syaitan memimpin sekali ayat, tapi memimpin ila azabis sa'ir, kepada azab neraka sa'ir. Na'udzubillah. Dia ni kalau siapa nak turut syaitan agak pakai suk dia azabis sa'ir, neraka. Salah satu dia neraka nama dia as-sa'ir, neraka jahannam, neraka lazar, neraka sa'ir. Salah satu dia bernama-nama neraka yang sangat banyak. Nah, sebab itulah ilaha illallah, marilah kita pakat berfikir jalan Allah, jalan syaitan. Bi ghairi ilmin tu derah. Allah kena ada masuk dengan ilmu, masuk dengan akal fikir kalau hak Allah. Kalau hak bukan Allah, mula jadi toyo, tak ada pakai ilmu lu. Tak pakai ilmu. Terutama dalam mengenali Allah. Dalam mengenali Allah tidak boleh dengan akal fikiran. Kalau boleh dengan akal tidak untuk mengenal Allah, tak ada faedah Allah Taala hantar rasul mari. Boleh mikir dengan akal apa wahai rasul. Wahai rasul, tujuan rasul ni terima wahyu dari Allah, menyampai kepada manusia, serta buat contoh patibak tubik mari sebagai bab yang sebagai contoh. Itu kerja rasul. Bukan kerja mari rasul mari duk mengekah dak. Kalau rasul tak boleh nak mengekah, kita orang ulama-ulama apa kita duk mengekah banyak-banyak sangat. Radak rasul dah tak boleh mengekah lagi. Dia kata aku hanya mengikut barang di wahyu pada aku ya. Dia ikat mat tua dia dengan wahyu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa boleh kita duk tubik luar gaga-gaga pah jauh mikir tak tahu tak nama. Hei orang Islam, kalau kita jadi orang yang ada ilmu, maka tidaklah ilmu kita lebih banyak pada ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalaulah Nabi itu hanya terikat dengan wahyu, maka marilah kita ikatkan diri kita, hei umat Islam sekalian, dengan wahyu Allah Ta'ala. Sama ada wahyu itu nama dia Quran, maupun dia wahyu itu nama dia hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita duk mengenak mengarut atau kalau ambil ajaran-ajaran yang bukan daripada wahyu, mari duk jadi dasar kepada agama kita yang sangat bersih,
yang agama kita tak ada sangat berhajat, tidak berhajat kepada lain pada wahyu kecuali sekadar membantu wahyu, bukan sebagai asas suku duk mikir dak. Lah itu ikhwanin sekalian, dalil kata ilmu wahyu, sebab itu di sana ada ihad daripada syaitan kata. Syaitan juga dia mendatangkan benda-benda pasal nak serupa dengan wahyu juga. Dari segi cara dia tu, mari duk bisik. Wahyu ni berbentuk bisikan-bisikan. Syaitan dia yuha, ba'dhum mana mewahyu atau cakap pasal bisik-bisik oleh setengah per setengah juga. Zukhrufal qawli ghurura berkata. Sebab itulah ikhwan yang saya sekalian, kita hari ini 4 ayat dapat kita membaca daripada suratul Haji yang mengenali kita akan hakikat gapa dia hari kiamat, dan hakikat gapa dia orang-orang yang tidak mengenal Allah dan cakap hak Allah secara tidak ada ilmu daripada hakikatul ilmi. Kerana orang lain tidak boleh kenal Allah lain pada Allah, tak ada kenal Allah. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam hanya dapat ilmu dari Allah, boleh mengetahui Allah. Bagaimana kita duk pakai fikir berdoa-doa siapa tidak beralasan kepada wahyu Allah Ta'ala dalam kita mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka cara itu, kalaulah betul tidak ada barakah, maka kita mesti kena kembali kepada cara pakai wahyu sebanyak mungkin. Hei umat Islam sekalian dan hei orang bukan Islam, marilah kita pakai mikir, apa boleh kita terpaksa kena duduk dalam pimpinan syaitan yang akhirnya neraka. Apa kita tak tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedangkan syaitan Allah Ta'ala sudah khatamkan dalam ayat 4 dalam suratul Haji, kutiba alaih, sudah siap dah, annahu man tawallahu fa annahu yudilluh wa yahdihi ila adabis sa'ir. Na'udzubillah min adabis sa'ir. Minta jauh kita minta berdoa sama terutama dalam etikah kita. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma atiq riqabana jami'an minan nar, wa atiq riqaba walidayna jami'an minan nar. Kita berdoa sama. Sebab itulah ikhwan yang sekalian, kita dapat faham suratul Haji ini merupakan satu surah yang mendatangkan ajaran-ajaran umum untuk memanggil semua manusia kepada ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 2 kali ayat wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin, iaitu dalam ayat Nisa, patut dalam ayat yang ke-8 nanti lagi pula, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin. La ilaha illallah. Dan satu keistimewaan suratul Haji lagi, dalam suratul Haji ini ada 2 kali sajdah, 2 kali sujud sejadah. Tak ada lah surah dalam Quran sebanyak 114 surah yang dalam satu surah 2 kali sujud sajdah. Inilah dinamakan dia fuddilat suratul Haji ala al-Quran bisajdatain, kata Nabi SAW. Dan dilebihkan suratul Haji atas Quran mana surah-surah lain dengan dia tu ada 2 ayat yang kita disunatkan sujud sajdah. Iaitu ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-77. Itu maka kita akan sujud sunat sunat sajdah insyaallah taala apabila kita sampai 2 ayat yang tersebut insyaallah taala. Untuk hari ini barangkali kita akan selesai setakat ni dulu pengajian tafsir kita. Akan kita sambung ayat 5 dan 6 dan 7 seterusnya pada besok hari dalam masa yang sama insyaallah taala. Usikum wa iyya bi taqwallahi azza wa jalla wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Nafa'ana Allah bi hadhihi al-ayatil karimah wa iyyakum jami'an lima yuhibbu wa yardah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.